Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan dua cerita daripada tiga orang yang berbeza. Tapi pengalaman kali ini memang betul-betul luar biasa. Setiap kali Abang sampaikan cerita pun Abang akan cakap macam tu kan, sebabnya pengalaman yang Abang dapat tak pernah ada yang kurang. Semuanya ada pengajaran dan hiburan untuk kita semua. Jadi tanpa berlengah lagi, sebelum mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita. Amin ya Rabbal Alamin, di atas jasa-jasa mereka yang telah mendidik dan membesarkan kita. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan ceritakan kali ini dengan mula dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh Saiful, berlaku pada tahun 2009 dekat satu perkampungan ataupun felda lah lebih kurang dekat Gemencih Negeri Sembilan. Pada waktu tu kata Saiful, 2009 dia masih lagi tingkatan 2, masih lagi muda remaja. Dan rumah dia terletak di hadapan sebuah sekolah. Jadi siapa-siapa yang tahu, tahulah siapa Saiful yang hantarkan cerita ni. Kisahnya bermula, waktu dia di tingkatan 2, dia pernah diminta oleh cikgu sekolah depan rumah dia untuk bantu cikgu ni jaga budak-budak yang sedang mengikuti bengkel, kalau tak silap abang, perkemahan lah. Satu perkemahan ilmu ke lebih kurang macam tu lah. Dengan kata lain, budak-budak akan duduk dekat sekolah tu, berkemah dekat sekolah tu dalam tempoh 3 hari. Jadi disebabkan Saiful ni, rumah dia berdepan dengan sekolah, memang dialah yang menjadi target untuk cikgu-cikgu minta tolong. Kenapanya? Puncanya sebabnya, pertama, sekolah tu depan rumah. Yang keduanya, budak-budak yang nak duduk dekat sekolah tu, yang nak pergi perkemahan tu adalah budak sekolah rendah. Saiful kan waktu tu dah tingkatan 2. Jadi boleh kata dah jadi senior lah. Tak ada masalah untuk jaga budak-budak. Ceritanya bermula bila satu malam tu, dia kena jaga budak-budak tu bermula daripada pukul 8 lebih kurang pukul 10 malam sampailah menjejak ke pagi. Jadi untuk memikul tugas ni, Saiful tak nak buat sorang-sorang. Dia ajak kawan-kawan dia yang lain. Lebih kurang ada 3-4 orang lah kawan-kawan dia yang dia minta sama-sama berjaga dengan dia, jaga budak-budak yang sedang buat perkemahan dekat sekolah tu. Tapi sebenarnya walaupun namanya perkemahan, budak-budak tu semua bukanlah tinggal dalam kemah, tapi diorang semua tidur dekat kawasan bilik-bilik kelas. Cumanya bilik-bilik kelasnya telah dibersihkan dan telah diletakkan tilam-tilam dan toto-toto untuk budak-budak senang tidur. Jadi memang tak jadi masalah untuk Saiful, sebab dia hanya jaga sekolah yang duduknya depan sekolah, depan rumah dia. Memang kalau ada apa-apa masalah pun dia larilah balik rumah. Senang kan? Jadi pada benda yang kedua yang bagusnya adalah dia ditemani oleh kawan-kawan dia sewaktu berjaga. Jadi itu tidak menjadi masalah, dia boleh tolong cikgu dia pikul tanggungjawab ni. Pada malam yang sepatutnya Saiful jaga, kawan-kawan yang sepatutnya ikut sama-sama teman Saiful berjaga pada malam tu, kebanyakannya tak datang. Yang tinggal adalah Saiful dan seorang lagi kawan dia. Jadi pada perancangan asal nak jaga ni lebih kurang 5-6 orang. Tapi yang 5-6 orang tu tak datang. Yang tinggal adalah Saiful dengan kawan dia lagi seorang, berdua je malam tu. Jadi tak adalah masalah sangat sebab budak-budak pun budak sekolah rendah. Selepas budak-budak tu habis aktiviti, diorang semua pun masuk ke dalam bilik-bilik kelas yang dah dijadikan tempat tidur. Bila budak-budak dah masuk, biasalah bila budak-budak dah ramai-ramai lelaki perempuan, ini kira asrama lelaki lah ni. Jadi budak-budak lelaki tu walaupun dah pukul 12, ramai-ramai berkumpul dekat sekolah tu, memang tak tahu nak diam, bising, hungkang-hungkang, berketuntang lah orang cakap.
Tapi Saiful kata selagi mereka tak keluar daripada kawasan sekolah ataupun tidak terjadi kecederaan pada salah seorang daripada pelajar, itu tak jadi masalah kalau diorang nak terus bising dekat dalam kelas tu. Cumanya ada batasnya. Kalau pukul 2 masih lagi diorang tak bising, Saiful terpaksa ambil tindakan lain supaya budak-budak tu semua tidur. Jadi untuk berjaga sepanjang malam bukanlah perkara yang mudah. Kalau ramai-ramai tukang jaga, senang. Sambil-sambil borak, sambil-sambil berjaga. Tapi kalau dah tinggal 2 orang, topik yang nak dibualkan pun dah tak berapa nak banyak. Jadi Saiful kata untuk terus berjaga sepanjang malam, dia cadang dekat kawan dia supaya mehlah kita main carom. Yang jenis tembak-tembak. Kalau tak tahu siapa yang tak tahu carom, nanti beritahu dekat dalam komen, abang akan cuba jelaskan. Carom tu yang macam yang jentik-jentik tu, yang macam dadu dia macam papan, lepas tu kita ada buah, kita akan jentik. Kira-kiranya macam main snooker tapi versi mini. Macam tu lah lebih kurang. Jadi sepanjang malam tu, daripada pukul 12 malam, Saiful dengan kawan dia gigihlah main carom sama-sama tingkatan 2. Budak-budak dalam kelas masih lagi bising. Tapi bila menjejak pukul 1 pagi, budak-budak yang tadinya bising macam nak memecah, memang huru-hara, tiba-tiba jadi senyap. Benda tu mula-mula Saiful tak perasan. Tapi kawan dia yang tegur, kau perasan tak budak-budak ni dah tak bising? Tadi kau main lagi macam tongkang pecah, tiba-tiba dah bising. Jangan-jangan dia nampak apa benda-benda yang tak sepatutnya. Tak. Jadi untuk mengelakkan Saiful bersangka buruk, Saiful kata mungkin dia orang dah tidur, dah kepenatan, menjerit-jerit, berguling-guling, jadi itulah dia orang tidur. Bagus juga dia orang tidur, kita ni boleh berehat, boleh terus main carom. Jadi disebabkan budak-budak tu pun dah tidur, dia orang terus main carom nak menjejak pukul 2 pagi. Lebih kurang pukul 2 pagi, waktu si kawan Saiful ni tengah cantik-cantik nak mengattack buah-buah carom tu supaya menang, tiba-tiba kawan Saiful ni cakap macam ni, kau boleh tak alihkan kepala kau sikit, sebab kepala kau ni menghalang aku punya pandangan. Jadi aku tak dapat nak betul-betul target kat mana sepatutnya aku jentik. Jadi Saiful ni pun daripada dia menunduk kepala, menenong dia, nama papan carom tu, dia pun angkatlah kepala. Waktu dia angkat kepala tu, dia tergamam. Berdepan dengan dia adalah kawasan bilik-bilik kelas. Waktu tu jam 2 pagi. Waktu dia tergamam tu, si kawan ni terus jentik buah carom sampai buah carom tu termasuk dekat lubang yang sepatutnya, dan dia pun rasa gembira sangat-sangat. Dia tak perasan pada waktu tu Saiful dah tergamam. Saiful dia memandang ke depan, sebab apa yang dia nampak adalah kepala manusia dengan urat-urat perutnya terjuntai-juntai. Yang lebih pelik, di kawasan isi-isi perutnya yang terjuntai, muncul api berwarna oranye. Pada waktu tu, mula-mula nampak benda tu memang terbang, tapi jauh. Jadi tak dapat nak pastikan. Nampak daripada jauh macam berbola api warna oranye. Tapi bila benda tu semakin terbang dekat dengan Saiful dan kawannya yang tengah asyik main carom, baru dia perasan itu bukannya berbola api, tapi kepala yang terbang. Waktu tu saya pun tergamam, dia tak ingat nak baca ayat kursi ke ataupun apa-apa selawat Nabi pun dia tak ingat. Dia cuma memandang ke arah benda tu yang semakin lama mendekat ke tempat diorang berehat. Waktu tu si kawan depan Saiful ni masih lagi berjoget-joget meraihkan kemenangan. Dia tak nampak Saiful tu dah macam kebingungan, nampak sesuatu yang luar biasa. Jadi dia tanya dengan Saiful, kau dah kenapa ni? Tiba-tiba kau pandang ke depan ni. Saiful tak menjawab. Dan kawan dia pun ikut sama pandang ke arah mana Saiful pandang.
Pada waktu tu si kawan Saiful pun nampak benda yang tak sepatutnya. Kepala terbang dengan isi yang berjuntai, yang mana isinya mengeluarkan warna oranye, cahaya yang berwarna oranye. Pada waktu tu kedua-dua diorang ni terdiam memandang benda yang sama, dan benda tu terbang melintasi depan diorang dan hilang dalam kegelapan malam. Bila benda tu dah hilang, barulah Saiful terkebil-kebil. Dia tanya dengan kawan dia, engkau ada nampak tak apa yang aku nampak? Kawan dia cakap, nampak, cuma kita rasa benda ni macam tak sepatutnya muncul dekat sini. Aku tak pernah dengar benda ni muncul dekat sini. Jadi Saiful kata, selalunya yang dia dengar adalah kepala terbang tu bukanlah 100% jin. Mereka adalah manusia yang mengamalkan ilmu. Jadi bila dah macam tu, kedua-duanya pun senyap lah, tak nak bercakap lah, supaya untuk mengelakkan kalau tiba-tiba kepala tu datang balik tak huru-hara. Jadi senyap je lah, tak payah nak ditegur-tegur. Tiba-tiba waktu dia orang cuba untuk menenangkan diri, dengar macam ada bunyi kelapa jatuh dekat kawasan pagar. Pagar tu terletak agak jauh daripada diorang, dan diorang perlu melintas depan pondok pengawal untuk pergi ke kawasan tempat bunyi tu jatuh. Jadi selepas bunyi tu jatuh, Saiful ni, dia memang daripada kecil dia kata dia memang teringin sangat-sangat nak tengok makhluk alam sebelah ni. Dia cakap dengan kawan dia, jomlah kita pergi tengok benda tu dah jatuh. Orang kata kalau kita tengok muka dia, kita boleh tahu siapa sebenarnya yang mengamalkan ilmu hitam ni. Jadi Saiful dengan kawan dia pun bingkas bangun daripada tempat duduk depan meja kerem, terus berlari ke arah mana datangnya bunyi benda tu jatuh. Diorang punya firasat yang jatuh tu bukan kelapa, tapi kepala makhluk yang berterbang dengan isi terjurai-jurai tadi. Waktu dia melintasi depan pondok pengawal, tiba-tiba pakcik tu jerit, "Jangan pergi sana!" Jadi Saiful dengan kawan dia pun terberhenti, pandang ke arah Pak Gad tu. Kenapa pakcik tak boleh pergi sana? Pakcik tu jawab, "Aku tahu apa yang kau nak kejar. Tak elok kejar benda tu. Benda tu biarlah dia hidup dengan keadaan dia. Kita ni tak kacau dia, dia jangan kacau kita. Itulah. Takut nanti kalau kau orang berdua pergi tengok dia, dia tahu siapa yang tengok dia, dan takut ada benda buruk berlaku selepas tu." Bila dapat nasihat daripada pakcik security tu, Saiful dengan kawan dia tak jadi nak kejar, balik ke meja kerem dia orang semula. Tapi dalam perjalanan balik ke meja kerem, baru saya pun terfikir-fikir, bagus juga nasihat pakcik tu. Kalau terus-terus dia orang pergi ke situ dan tengok kepala yang jatuh, mungkin akan berlaku mudarat yang lain. Jadi dia kata, dia diamkan, dia duduk, dan bila besok pagi barulah dia bercerita, tanya dengan cikgu, tanya dengan kawan-kawan. Tak pernah lagi ada peristiwa kepala terbang. Itulah kali pertama dan kali terakhir disaksikan oleh Saiful dan kawan baiknya. Cerita yang kedua ni berlaku pada tahun 1992, diceritakan kepada abang oleh seorang lelaki yang bernama Muhammad. Cerita kali ni betul-betul abang rasa satu benda yang luar biasa peliknya. Sebab ia berlaku di sebuah gunung yang kita semua tahu nama gunung tu adalah Gunung Nuang. Pada tahun 1992, Saiful baru habis SPM. Jadi disebabkan lepas ni dah tak jumpa kawan-kawan, kawan kerja, kawan kahwin, masuk universiti, masuk college. Jadi diorang ni berempat atau berenam lebih kurang bercadang, buatlah kita satu aktiviti supaya aktiviti tu dapat kita kenang sampailah kita tua nanti sebagai kenangan bersama kawan-kawan sekolah. Jadi bincang punya bincang, diorang pun ambil satu keputusan yang sama-sama sepakat, iaitu jom kita naik panjat Gunung Nuang tengok matahari terbit. Jadi bila dah dapat persetujuan macam tu, diorang pun buatlah persiapan. Pada tahun 1992, kata Muhammad, nak buat persiapan naik-naik gunung bukan satu benda yang senang, sebab kemah tak ada jual pada waktu tu. Kena ambil kanvas buat kemah sendiri. Kalau ada pun jual, harganya terlalu mahal yang tak dapatlah
sebagai budak sekolah nak beli. Yang kedua, alatan memasak. Kuali kena bawa, periuk kena bawa. Kalau sekarang dia kata alat masak ni dah banyak yang kecil-kecil. Kalau dulu tak, periuk dengan kuali tu macam yang periuk rendang, kuali dodol. Besar gila, boleh buat payung dia kata. Bawalah, menggantunglah dia orang dekat mana celah-celah beg untuk bawa naik ke atas. Tujuannya tak nak kena bawa. Kalau tidak, dekat atas nanti mereka memang kelaparan lah. Nak masak pakai apa? Takkan nak tembak rusa tapi tak tahu nak makan macam mana kan? Kenalah dimasak-masak dulu. Jangan bayangkan kalau pergi camping ada kambing golek macam tu dalam cerita Mak Saleh. Itu jarang-jarang berlaku. Abang pergi camping tak pernah pula macam tu. Selalunya masak macam biasa. Cuma nyalakan api dia menggunakan kayu je lah. Jadi beli barang adalah satu hal. Tapi azam masing-masing ni nak cipta kenangan, pergilah diorang bersiapkan apa yang patut. Jadi dia kata pada waktu tu muda. Jadi bila waktu muda ni kita buat sesuatu yang pelik, selalunya tak melibatkan akal. Diorang bertolak daripada Subang Jaya, sebab diorang duduk kat Subang Jaya semuanya. Bertolak daripada Subang Jaya nak pergi ke hentian terakhir untuk naik ke Gunung Duang, iaitu hentian Pangsun kalau tak silap abang. Diorang bertolak petang, pukul 5 petang daripada Subang Jaya nak ke Pangsun, tempat titik mula nak naik Gunung Nuang ni. Boleh kata benda tu sangat dah terlewat. Waktu tu kan tak ada motor, tak ada kereta, baru habis SPM kan. Jadi pada waktu tu diorang turun naik bas lah daripada Subang Jaya nak ke Pangsun. Bila sampai kat Pangsun tu, bukannya pukul 4, bertolak pukul 5 kan, bukannya sampai pukul 8 malam, tak ada. Sampai dekat Pangsun tu pukul 12.30 malam. Gila dah malam. Tapi mujurlah sewaktu diorang ni dalam perjalanan nak ke Pangsun ni, nak ke titik terakhir, titik permulaan nak naik gunung ni, diorang tak jalan bersendirian. Rupanya dalam bas tu ada lagi grup 10 orang yang nak naik sama-sama ke Gunung Nuang. Cumanya bila sampai dekat Pangsun, grup yang 10 orang ni meregang-regangkan badan. Diorang bercadang untuk duduk dan masak dulu. Dan disebabkan geng-geng 10 orang ni nak rehat, nak masak, Muhammad dengan kawan-kawan dia tak ikut grup tu. Diorang bercadang untuk terus naik ke Gunung Nuang walaupun pada waktu tu pukul 12.30 malam. Jadi melalui daripada titik permulaan nak sampai ke campsite yang pertama, orang panggil campsite Lolo, mengambil masa perjalanan lebih kurang 2, 3, 4 jam lebih kurang macam tu lah. Dia tak jauh sangat. Tapi benda tu akan jadi jauh sebab perjalanan mereka pada waktu malam berdasarkan daripada lampu picit. Kalau lampu picit tu hang tengah jalan, lambat lagi lah dia orang berjalan. Berani dia orang. Ular melintas, naga melintas ke tak pasal-pasal harga. Ular tendung je lah. Abang tak lah kalau malam, bergerak malam bahaya. Jadi diorang pun teruslah naik ke campsite yang pertama iaitu Lolo. Jadi sebelum naik tu, geng 10 orang tu tanyalah dengan diorang, korang dek berani ke dek nak naik dek? Korang 4 orang, 6 orang aja sikit ni, kita orang 10 orang, tunggulah kita orang dulu. Jadi disebabkan walaupun abang-abang yang 10 orang tu suruh tunggu, Saipul dengan kawan-kawan dia tak nak tunggulah sebab dia kata nak rasa adventurous sikit lah. Tak naklah tunggu-tunggu orang tua-tua ni 10 orang ni, biar kita sama-sama brotherhood 4 orang, kita naik malam ke gelap ke, lampu picit tak ada bateri, kita rempuh sampai campsite pertama. Kenapa dia orang terlalu berani? Sebabnya dia orang tak bercadang nak naik sampai ke Gunung Nuang, sampai ke puncak. Dia orang hanya nak berhenti dekat campsite Lolo dan lepas tu dia orang akan turun balik. Tapi ada satu benda yang sangat pelik berlaku. Sewaktu dalam perjalanan, memakan masa lebih kurang 6 jam daripada titik mula sampai ke campsite Lolo. Jadi dalam perjalanan tu beberapa kali lampu picit diorang mati dan diorang terpaksa berjalan dalam gelap. Tapi bila digoncang-goncang balik lampu tu, dia ketuk-ketuk-ketuk macam tu,
muncul baliklah cahayanya. Teruskan balik semua perjalanan. Waktu tu dia kata mujur tak hujan, cumanya keadaan sangat sejuk. Dan diorang tak adalah rasa takut, dia kata. Tapi takut tu datang bila diorang semua sampai dekat campsite Lolo. Korang nak tahu apa dia nampak? Dia orang nampak ada orang yang buat kemah dekat kawasan campsite Lolo. Padahal pada waktu tu hanya ada 2 grup sahaja yang dikatakan naik ke Gunung Nuang, iaitu grup Muhammad dan grup abang 10 orang tadi. Tapi siapa yang bina kemah, siap masak, bakar ikan, panggang-panggangan lagi, bila diorang datang mendekati, punyalah diorang terkejut, iaitu yang ada dekat tapak perkemahan tu adalah abang-abang yang 10 orang yang diorang jumpa dekat titik mula sebelum naik gunung. Waktu tu diorang semua pelik. Abang-abang tu tanya, korang guna jalan mana? Korang bertawab sekitar gunung ke baru sampai ke sini? Pada waktu tu tak ada perkataan yang Muhammad dan kawan-kawan dia nak cakap, sebabnya tadi abang tu ada kat belakang kita. Jalan hanya satu. Macam mana diorang dah ada dekat depan kita, dah bina kemah, dah masak ayam panggang lagi. Diorang tak dapat nak bagi jawapan. Diorang terdiam, tergamam. Sebabnya dia kata, kalaupun diorang lambat berjalan, pastinya diorang akan terserempak dengan abang-abang 10 orang tu sewaktu berjalan naik ke campsite Lolo. Tapi kenapa diorang tak terserempak sedangkan jalannya ada satu? Waktu tu diorang pun malas nak fikir, diorang pun terus kemas-kemas beg, dirikan kemah dan terus buat aktiviti macam biasa. Malam tu empat tak boleh tidur, bincangkan hal ni. Macam mana abang-abang tu boleh naik? Sampai dulu berbanding diorang. Tapi diorang kata kita tengok besok pagi. Kalau besok pagi abang-abang tu tak ada, dengan kata lain itu adalah makhluk alam sebelah yang menyamar. Tapi bila diorang bangun tidur besok pagi tengok abang-abang tu masih lagi ada. Tak kepelik dia cakap, tak tahulah macam mana nak jelaskan. Jadi diorang buat kesimpulan, adakah diorang dah merentasi waktu yang berbeza? Pada tahun 1996, waktu tu masing-masing dah berumur 22-23 tahun. Diorang berjumpa semula bersama dengan kawan-kawan tambahan yang lain, bercerita tentang pengalaman mereka merentas waktu sewaktu naik ke Gunung Nuang tahun 1992. Bercerita rancak dekat kedai makan, masing-masing keluarkan macam-macam teori. Kira ni waktu macam mengimbau lah. Waktu berborak tu adalah waktu nak mengimbau apa sebenarnya yang berlaku. Jadi selepas cerita, dia punya semangat tu jadi naik tau. Jadi Muhammad kata, apa kata kita pergi sekali lagi? Ini tahun 1996 kata. Kita pun dah ada umur 22 tahun, masing-masing dah ada motor. Yelah, dah belajar, dah kerja kan. Jadi dah ada duit nak beli motor. Jadi dengan kata lain, kalau kita pergi pun kita tak perlu naik bas. Tak adalah kita sampai naik ke kemah tu malam-malam kan. Jadi kita boleh datang awal sebab kita ada motor. Jadi daripada kawan-kawan yang berkumpul tu hanya 3 orang sahaja yang setuju untuk sama-sama naik dengan Muhammad. Tapi kali ini ketiga-tiga orang tu adalah 3 orang yang berlainan daripada peristiwa yang pertama. Diorang yang orang-orang dulu tu tak nak pergi lagi, takut termasuk dalam selemasa yang lain. Diorang tak nak. Sebab diorang kata cukuplah sekali diorang mengalaminya. Jadi 3 orang baru bersama dengan Muhammad, diorang pun setkan time untuk naik ke Gunung Nuang. Jadi bila dah ada motor tu, bawa lebih kurang 3 motor, diorang bertolak daripada Subang Jaya ke titik permulaan waktu tu perhentian Pangsun tu lah. Jadi diorang bertolak pagi lah. Dengan kata lain, diorang naik tu ke Gunung Nuang tu, ke campsite Lolo tu, lebih kurang mulakan perjalanan lebih kurang pukul 9 pagi. Jadi diorang pun naik, tak ada masalah. Okey je. Tak adalah rasa macam terlambat, tercepat dan tak ada tanda-tanda mereka sedang diganggu. Akhirnya sampailah ke semua ahli-ahli ni ke Gunung
ke puncak, bukan ke puncak, ke campsite Lolo, iaitu perhentian pertama sebelum kita semua naik ke puncak. Okey. Jadi diorang pun dirikan kemah, masak ayam, masak ikan, bergembiralah diorang berempat dekat situ. Dan tiba-tiba diorang nampak seberang daripada sungai tempat diorang berkemah tu ada kumpulan lain yang turut menaikkan kemah dan berkemah-kemahan lah dekat depan kawasan diorang. Jadi dengan kata lain, kat kawasan tu ada dua grup. Jadi satu grup Muhammad, satu lagi grup yang lebih kurang 10 orang jugalah yang sama-sama berkemping dekat situ. Oh, dia pun berkenalan lah, bersalam-salaman, berkenalan. Jadi malam tu nak jadi cerita, hujan lebat tak boleh nak cerita. Dia punya lebat sampaikan kemah diorang masuk Abang cakap masuk babi. Salah, babi tak ada melintas kat situ. Masuk air. Jadi kemah diorang masuk air sampai barang-barang diorang semua kena air dan agak susah jugalah nak tidur dalam keadaan yang basah kuyup. Tapi tak apalah, dah ngantuknya pasal tidurlah. Besok pagi lepas sembahyang subuh, diorang pun buatlah kemas-kemas yang patut. Sebab diorang bercadang nak tidur satu malam je, kata Muhammad. Kemas-kemas apa yang patut, sidai-sidai apa yang patut, dan buatlah apa-apa. Tujuannya adalah untuk packing-packing nak turun ke bawah. Jadi lepas habis sarapan, lebih kurang 1 jam, 2 jam lebih kurang macam tu, pukul 11 pagi, diorang pun dah siap packing dan dah siap beberapa bungkusan diletakkan ke tepi. Sebelum diorang turun, diorang pun pergilah ke kawasan perkemahan yang budak-budak lain tu. Jadi kat situ diorang baru perasan budak-budak tu semua belum bangun tidur. Sebab diorang kebanyakannya pakai kemah yang betul-betul mahal. Jadi diorang boleh tidur dengan aman lah. Tak ada air yang mencurah masuk. Tak macam Muhammad dengan kawan-kawan dia. Jadi dia ketuklah kemah tu masing-masing. Keluarlah 2-3 orang budak dengan terkesat-kesat mata. Jadi Muhammad cakap, korang pun baru bangun tidur ke? Dia tak, abang baru bangun tidur. Dia kata, macam ni lah. Ini abang ada telur, ada ikan, ada sardin yang tak abang gunakan. Sebenarnya abang bercadang nak duduk sini 2 malam. Tapi abang ada benda yang terpaksa dibuat. Terkekang lah orang kata. Jadi abang duduklah dekat sini 1 malam. Jadilah ambil lah telur, ambil roti yang abang tak makan lagi, korang boleh guna. Lepas tu budak tu cakap, terima kasih bang. Semoga Allah murahkan rezeki abang. Jadi bila dah bagi-bagi barang tu, diorang pun turun lah, Muhammad dengan 3 orang kawan dia lagi. Dan bila turun tu taklah terlalu perlahan, lajulah. Lebih kurang 1 jam 40 minit. Berlarilah tu, jalan yang sama. Dan benda ni terjadi sekali lagi seperti tahun 1992. Bila diorang sampai dekat bawah, diorang tengok budak-budak yang diorang bagi makan dekat atas campsite tadi dah pun ada dekat bawah, tengah meregang-regangkan otot. Pada waktu tu Muhammad terus teringat cerita pengalaman diorang pada tahun 1992. Jadi lagi. Jadi dia pun turun jumpa dengan budak-budak ni. Budak-budak tu bila nampak Muhammad dengan kawan-kawan, dia tegurlah, bang, kenapa abang lewat sangat? Abang pergi mengukur Gunung Nuang ke apa? Waktu tu tak ada perkataan yang Muhammad nak cakap. Begitu juga dengan 3 orang kawan dia lain. Ketiga-tiga kawan dia jadi blur. Kenapa jadi benda macam ni, dia kata. Jadi diorang pun bersoal jawab dengan budak-budak tu. Kukang nak pastikan yang budak-budak ni adalah budak-budak yang betul yang diorang bagi lauk tadi. Betul budak tu cakap. Memang abang bagi kita orang lauk. Dan lepas tu kita orang masak-masak. Lepas masak-masak kita orang mandi-mandi. Lepas mandi-mandi kita orang kemas kemah. Lepas kemas kemah kita orang turun. Jadi lebih kurang selepas 3-4 jam lah. 4 jam baru kita orang turun. Jadi turun mengambil masa beberapa jam juga untuk sampai ke bawah. Tapi kita orang tak nampak abang. Tiba-tiba kita orang nampak abang terkedek-kedek turun daripada Gunung Nuang. Dah kita orang pula yang pelik, abang ni ikut jalan mana? Kot abang pergi tengok flora dengan fauna ke sekeliling-sekeliling bangunan, sekeliling-sekeliling gunung. Jadi waktu tu tak ada perkataan yang Muhammad dan kawan-kawan dia nak cakap. Tak tahu nak explain macam mana. Memang terjadi sekali lagi diorang merentas masa. Mungkin diorang bagi abang lah, diorang termasuk dekat satu kawasan yang menjadikan keadaan
lambat beberapa ketika dan diorang dilindungi untuk tidak dilihat oleh orang lain. Jadi cukup dua pengalaman ni buatkan Muhammad dan kawan-kawan dia rasa gerun nak naik ke Gunung Nuang lagi. Dan sejak daripada tu diorang tak pernah naik dan diorang simpan cerita ni sebagai satu pengalaman yang luar biasa. Luar biasa kan, abang pun rasa pelik. Walaupun tak ada yang menyeramkan sangat, tapi pelik. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga ada pengajaran, ada iktibar, ada hiburan untuk kita semua. Terima kasih juga pada yang membeli sambal lara perapan sate yang abang jual melalui Shopee dan juga yang follow abang dekat Instagram, dekat Facebook. Sebenarnya dekat Facebook abang ada juga post, tapi bukan Facebook nama sebenar. Facebook Josie Polepolara, abang ada post tentang video-video pendek. Mana-mana tahu kan ada yang nak dengar di kawasan Facebook pula. Cuma ada juga yang bagi cadangan masukkan dalam Spotify. Tapi jujur abang belum lagi belajar. Kalau nak buat-buat macam tu abang takut tersilap. Tapi terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita kali ini. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.